Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 4 Februari bersama saya Zaiti Zubair. Lebih 500 peserta daripada 8 buah sekolah sekitar Ibu Negara menyertai program Sehari Bersama Bomba dan kempen kesedaran keselamatan kebakaran. Program bertujuan mendidik masyarakat khususnya kanak-kanak tentang bahaya kebakaran dan memastikan keselamatan kebakaran berada pada tahap optimum. Program Anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bersama Pertubuhan Pencegahan Kebakaran Kuala Lumpur dan diadakan di Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Hantuah Ibu Negara. Menurut Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid, program ini juga merupakan satu langkah bagi melahirkan masyarakat berdaya tahan serta mampu mengadaptasikan konsep Citizen Lifesaver dalam kehidupan seharian, terutama ketika menghadapi situasi kecemasan. Mereka telah melaksanakan berbagai simulasi yang membawa kepada kesedaran macam mana mencegah kebakaran, macam mana kalau bertindak sekiranya berlaku kebakaran. Pada masa yang sama juga mereka ini boleh mempelajari macam mana tentang the good housekeeping dan juga sekiranya berlaku kebakaran di kawasan seperti yang amat bahaya dalam rumah kita. Tambah beliau, strategi utama pelaksanaan program untuk mempertingkatkan kerjasama dengan badan bukan kerajaan NGO bagi pelaksanaan program dan aktiviti keselamatan di peringkat sekolah. Pada masa sama, ia dapat mempertingkatkan program kempen pencegahan dan keselamatan kebakaran kepada institusi pendidikan. Antara pengisian dan aktiviti yang dijalankan sepanjang program termasuk ceramah keselamatan kebakaran, latihan memadam menggunakan alat pemadam api, latihan memadam kebakaran dapur menggunakan pakai selimut api atau fire blanket, serta simulasi menyelamatkan diri dalam gelap, tata cara penyelamatan mangsa yang tercedera dan latihan stop, drop and roll. Penganjuran Minggu Sains Negara 2023 yang akan bermula pada April hingga Oktober ini bakal menyemarakkan aktiviti inovasi dan kreativiti negara. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Mosti Cheng Lekang berkata, itu antara yang dirancang kementerian dalam usaha membantu rakyat memahami, menghayati dan mengaplikasi sains, teknologi dan inovasi STI dalam setiap aspek kehidupan seharian. Dalam tempoh yang dalam 5-10 tahun ni, dia memang satu trend STI. Kita ada nampak ibu bapa memang faham kepentingan STI dan juga usaha mestilah dalam membudayakan STI ini. So saya rasa ini adalah satu dia banyak faktor lah dan saya tengok ini adalah satu perkembangan yang positif
dan kami di pihak MOSTI akan teruskan usaha kita untuk mempromosikan dan membudayakan STI inilah, dan kita juga harap ibu bapa, para pendidik boleh juga membantu kita dalam mempergiatkan lagi lah usaha ini. Beliau berkata pada masa sama, pengisian program Minggu Sains Negara itu juga disusun bagi menarik minat pelajar sekolah rendah dan menengah supaya memilih jurusan berkaitan bidang berkenaan. Dalam pada itu, Karnival STI MOSTI selama 2 hari mendapat sambutan menggalakkan pada hari pertama penganjurannya yang bertujuan memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk meneroka dan mendapatkan maklumat mengenai STI. Jelasnya, karnival itu merupakan antara inisiatif kementerian dalam memupuk dan membudayakan STI dalam kalangan rakyat dengan menyediakan pelbagai aktiviti serta acara menarik sepanjang karnival. Setiap orang pasti mempunyai rumah idaman dengan ciri-ciri unik tersendiri. Bukan sahaja perlu menyesuaikan citarasa pelanggan dengan bajet yang tertentu, aspek keselamatan juga tidak boleh dipandang remeh dalam menentukan satu-satu pelan rumah. Ikuti segmen kerjaya pilihan minggu ini yang mendekati profesion seorang arkitek. Haikal Arif Azhar, 27 tahun, sudah 5 tahun berkecimpung di dalam dunia seni bina. Dibesarkan dalam keluarga yang meminati kesenian, Haikal menamatkan pengajiannya dalam bidang seni bina ataupun arkitektur di Universiti Teknologi Mara UiTM Seri Iskandar sebelum mula mengumpul pengalaman bekerja dengan firma. Saya ingat lagi masa saya darjah berapa saya tengok lah. My uncle seorang ni, dia ada, ni art punya person, dia tak ada architecture background, tapi dia buat model rumah from scratch. So saya tengok, pakcik ni macam selalu tengok dekat mall ni orang ada buat model rumah ni kan. So minta dia ajar. So daripada situ saya buat sendiri. Tapi masa tu je lah, darjah 2 design pun tak ke mana kan. Tapi at least I tried it since I was a kid lah saya cakap. Mahu terus mengembangkan kerjayanya, Haikal memulakan perniagaannya sendiri sejak 2 tahun lalu dengan beroperasi dari rumah. Biarpun baru sahaja memulakan perniagaan, anak kedua daripada 5 beradik ini mudah mendapat kepercayaan pelanggannya berdasarkan hasil kerjanya yang kemas dengan idea-idea yang menarik. Setakat ini, Haikal telah mengendalikan kira-kira 20 projek membabitkan pembinaan rumah. Let's say I have a project that requires to design 3 bedroom and 2 bathroom. So klien dia tak nak nampak macam rumah lain. So it's a small punya house. So design untuk small houses ni boleh katakan everyone has explored every layout. So how do we be different? 3 bedroom, 2 bathroom, tapi how to make it different? Kalau tak, layout dia still akan, it looks the same with other houses. Sebab small houses ni, it requires a lot of thinking, a lot of creativity in order to make it look different. Nasihat anak jati Seremban Negeri Sembilan ini menceburkan diri dalam bidang ini memerlukan kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Bukan sahaja memberi impak terhadap nilai estetika, setiap perincian juga menentukan keselamatan bangunan atau rumah yang didirikan. Precision in architecture ni, we can say every millimeter, every line yang kita buat dekat satu design tu, it matters. Sebab this one line, let's say kita buat satu line untuk wall. Lepas tu kalau terlebih sikit wall tu, so on site dia kata ada line lebih sikit sini, so dia buatlah dinding yang terlebih tu. Padahal tu kita punya silap sebab kita tak precise, kita tak look into detail. So precision for every millimeter, every line yang kita tarik tu is very important. Sebab yang tu akan determine sama ada that design is well developed ataupun tak.
Ya. Okey. Jap. Seperti ini. Okey. Hah? Yang mana? Oh, bulat tu. Ah, yelah tu. Plasticine. Sasikala Sasikala Dewi berkata, bersua kembali, polis menjangkakan lebih 300,000 pengunjung berada di Batu Cave sempena perayaan Taipusam yang bermula petang tadi hingga esok. Pemangku Ketua Polis Selangor, Dato' Sasikala Dewi berkata, sejak semalam ramai pengunjung yang berulang-alik ke Batu Cave dan ia dijangkakan bertambah sehingga hari kemuncak sambutan Taipusam esok. Setakat hari ini, keadaan di Batu Cave ujarnya terkawal dan teratur kecuali lalu lintas yang agak sesak. Seramai 1,888 pegawai dan anggota polis ditempatkan di Batu Cave sepanjang sambutan Taipusam. Pengunjung yang hadir dinasihatkan untuk tidak meletakkan kenderaan di tepi jalan sehingga mengganggu laluan, termasuk pergerakan pedati. Sementara itu, Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim, dalam satu kenyataan berkata pihaknya turut menugaskan 682 pegawai dan anggota polis bagi melancarkan perjalanan dan keselamatan lalu lintas masa pergerakan membawa pedati. Polis sedang menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri KDN berhubung kebenaran aktiviti pembakaran serta penjualan bunga api dan mercun. Ketua Polis Negara Tan Sri Akrisani Abdullah Sani berkata PDRM akan melaksanakan apa jua garis panduan dan dasar yang ditetapkan KDN demi menjamin keselamatan orang ramai. Tan Sri Akrisani mengulas mengenai kenyataan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Komeng semalam bahawa penjualan dan permainan mercun yang diharamkan sejak tahun 1995 akan dibenarkan semula. Saya baru tahu perkara ini dan saya menunggu apakah dasar daripada Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan pelaksanaan perkara tersebut. Jadi setakat ini saya tidak memberi apa-apa komen mengenainya. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Komeng dilaporkan berkata perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri 2 hari lepas. Ia sebagai antara langkah yang boleh meningkatkan pendapatan negara dan kerajaan akan mengawal aktiviti penjualannya di peringkat sumber iaitu pemborong dan pengimport. Susulan keputusan kerajaan memberi kebenaran jualan mercun dan bunga api itu, walaupun ia tertakluk peraturan serta garis panduan yang akan dikeluarkan kelak, namun ia mencetuskan kebimbangan buat sesetengah pihak terutama ibu bapa. Antaranya, ia bakal mengundang risiko kecederaan kepada kanak-kanak. Menurut Penasihat Majlis Tindakan Rakyat Kelantan MTRK Cik Azmi Cik Ali, kerajaan perlu mewujudkan garis panduan ketat kepada jenis mercun yang dibenarkan. Ia bagi mengelak kanak-kanak serta remaja, contohnya di Kelantan, yang setiap tahun ada sahaja yang melecur, putus jari dan ada yang cedera di bahagian mata akibat letupan mercun. Di sini kita berharap kerajaan dapat memperhalusi
jenis-jenis mercung yang boleh dibawa masuk. Dan kita berharap mercung-mercung yang berbahaya sama sekali tidak dibenarkan. Ini untuk kebaikan rakyat Malaysia. Sementara itu, Pengerusi Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Kelantan, Azwan Mat Husin berkata, jika apa juga kecederaan berlaku terutama oleh kanak-kanak bermain mercun selepas ini, kesalahan tidak harus diletakkan pada satu pihak sahaja. Tapi hari ini bila kerajaan halalkan, kita tidak sahaja boleh menunding jari kepada pengguna, tetapi kerajaan juga turut terlibat, turut mempunyai satu responsibility untuk menjaga keharmonian dalam penggunaan mercun ini. Maknanya sekiranya berlaku apa-apa, kerajaan perlu bertanggungjawab. Jelasnya, meskipun kebenaran itu membawa keuntungan cukai buat kerajaan, namun kerajaan perlu juga melihat dan fokus soal kebajikan, keselamatan dan kesihatan rakyat menjelang musim perayaan. Sekiranya perkara ini sangat-sangat perlu yang boleh menjejaskan upacara agama. Saya rasa kita perlu kaji, tapi sekiranya benda ini merupakan satu tradisi sahaja, saya rasa tak perlulah, sebab saya rasa keburukan itu lebih banyak daripada kebaikan. Kata Nik Afandi yang mempunyai 15 cucu ini, garis panduan yang akan dikeluarkan perlulah jelas dan memastikan keselamatan menjadi keutamaan. Psychometric. Sekolah Kebangsaan SK Pancor Merah dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG baru-baru ini menyantuni 2 keluarga melalui program ziarah Cakna Perdana. Kita ikuti laporan disediakan Wakil TV PSS The Red Channel SK Pancor Merah Seti Terengganu yang membuat liputan program berkenaan untuk segmen wartawan cilik untuk minggu ini. Hai, saya Tasha dari Direct Channel.
Sempena pelancaran ziarah Cakna, kami akan menziarahi dua keluarga. Jom kita saksikan bersama-sama. Ziarah Cakna merupakan satu program yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah program Awalan Sekolah Penyayang bagi menerapkan amalan nilai murni bagi menzahirkan nilai kegembiraan, kasih sayang dan hormat menghormati dalam kalangan warga sekolah dan juga masyarakat. Sekarang saya berada di rumah salah seorang pelajar yang terlibat dalam program pada hari ini. Bersama saya Ustaz Yahrudin bin Jaafar, Guru Besar SK Pancing Merah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagaimanakah program ziarah Cakna ini dapat memberi keberkesanan kepada murid dan ibu bapa? Pertama sekali, terima kasih kepada TV PSS SK Pancing Merah. Program Cakna ni kita tujuan dia adalah untuk mengenali keluarga dia. Kita tengok apa masalah yang dia hadapi dan kita nak minta untuk menyelesaikan masalah ketidakhadiran murid ke sekolah. Jadi kita ziarah ni nak tengok apa masalah dan kita cuba beri perhatian, kita cuba cari penyelesaian agar murid itu datang ke sekolah supaya dengan kehadiran mereka ini akan meningkatkan peratus kehadiran sekolah dan juga dia dapat belajar. Dia suka kepada dia suka untuk ke sekolah. Dan jika perkara-perkara yang menyebabkan mereka tidak hadir itu kita kena pasti dan kita minta sama ada parent dia atau PIBG sama sekolah untuk dapat menyelesaikannya lah. Selesai sudah program kita pada hari ini. Semoga ziarah Cakna ini dapat menyelesaikan masalah keciciran murid di sekolah. Sekian saya Tasha dari Direct Channel. Bye. Sebutan adalah sangat penting di dalam nyanyian supaya penyampaian kita itu dapat disampaikan dengan baik kepada penonton-penonton kita. Okey, di dalam nyanyian sebutan itu dia kena ada beberapa menitik beratkan, iaitu yang dititik beratkan adalah vowels dengan consonant. Okey, di dalam vowels adalah A, E, I, O, U. Kita akan sebut dia lebih kepada round voice. Round voice maksudnya suara itu lebih bulat. Kalau consonants kita tidak akan sentuh. Dia sentuh tidak banyak, dia sikit saja. Okey, contoh dia macam ini. Teacher akan bagi contoh untuk perkataan satu abjad iaitu A saja. Sama ada A untuk yang betul adalah rounded voice, dengan yang salah adalah leper. 1 2 3 Yang betul rounded voice, okey? 1 2 3. Begitulah tadi dengan contoh yang leper yang salah dengan rounded voice maksudnya yang dengan suara yang betul. Kenapa kita memerlukan dengan sebutan yang betul supaya dengan nyanyian kita itu teknik dia boleh nampak lagi besar, suara dia boleh travel lagi ke depan, suara dia lagi ke depan. Kalau leper boleh je suara yang nyaring, tetapi dia boleh merosakkan vocal cords kita. Okey, semoga bermanfaat kepada semua adik-adik kita di sana. Klub An-Nazir dalam Liga Arab Saudi.
Laporan sukan, pemain bola sepak terbaik dunia sebanyak 5 kali, Cristiano Ronaldo mula menjaringkan gol dalam aksi kedua bersama kelab Al-Nassr dalam Liga Arab Saudi. Gol pada minit-minit akhir permainan itu membantu Al-Nassr seri 2-2 dengan Al-Fatih dan kekal di tangga teratas Liga. Hasil satu hantaran lintang dan percubaan susulan daripada Christian Tello pada minit ke-12, tuan rumah Al-Fatih membuka jaringan. Peluang Ronaldo kini 37 tahun untuk mempamerkan bakat menjaringkan gol tidak kesampaian apabila dibatalkan kerana offside. Giliran rakan sepasukannya Anderson Talisca mendapat bola dan cuma dengan satu percubaan kaki kiri, kedudukan terikat. Sebaliknya, Ronaldo yang dibeli Al-Nassr dengan harga 215 juta euro atau 991 juta ringgit terus tertekan apabila masih gagal menemui sentuhan gol. Minit ke-58, Al-Fatih sekali lagi di depan. Giliran pemain tengahnya Sofian Bendebka mencipta nama selaku penjaring. Minit ke-3, waktu kecederaan, baharu Al-Nassr kembali lega apabila diberikan sepakan penalti. Seperti yang diharapkannya, Ronaldo kali ini tidak lagi kecewa apabila menjaringkan gol penyamaan Al-Nassr. Al-Fatih 2, Al-Nassr 2. Liga Jerman. Augsburg, jersey merah menentang Bayer Leverkusen. Hasil satu asakan dari kawasan sendiri, Leverkusen nyaris membuka jaringan. Percubaan Musa Diaby terkena tiang. Giliran Augsburg memperolehi peluang mengasak percubaan Dion Beljo diselamatkan penjaga gol Leverkusen, Lukas Radetzky. Ketangkasan Radetzky mengecewakan Augsburg apabila dia sekali lagi cemerlang mempertahankan gawangnya pada awal separuh masa kedua. Berpunca satu sepakan sudut dan tandukan oleh Birkin Berisha, baru gawang Leverkusen mula bolos. Peluang Leverkusen untuk menyamakan kedudukan, penjaga gol Augsburg nyata lebih tangkas apabila nekat melayangkan badannya untuk menanduk bola keluar daripada bahaya. Menang 1-0, Augsburg naik tangga ke-13, manakala Leverkusen kekal di tangga ke-9. Dalam sukan rally, masih sukar untuk mencari pencabar kepada jago dari Qatar, Nasir Al-Attiyah. Apatah lagi apabila perlumbaan diadakan di kawasan berpasir yang sering menjadi tempat beliau berlatih. Peringkat pertama rally Bahil di Gurun Al-Nafud, Arab Saudi, Attiyah seperti dijangka di tempat pertama. Perlumbaan dilewatkan kepada bulan ini daripada asal November tahun lalu bagi memberi peluang kepada kenderaan yang baru selesai menyertai perlumbaan rally Dakar untuk turut mengambil bahagian. Semua kategori perlumbaan diadakan kecuali lori. 15 Januari lalu, Attiyah turut menaiki podium utama apabila menjuarai rally Dakar buat kali kelima. Perlumbaan peringkat kedua dijadualkan hari ini. Visual penemuan bangkai seekor ikan paus di pantai Hawaii mengakhiri buletin didik. Yang lebih mengejutkan apabila berdasiasat mendapati terdapat perangkap ikan, jala dan beg plastik di dalam perut ikan paus itu. Semoga kita dapat mengambil iktibar daripada insiden itu. Saya Zaiti Zubir, salam hormat.